Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi diucapkan kepada Tuan Guru Besar Cikgu Ismail bin Ibrahim, penolong-penolong kanan, ketua-ketua panitia dan semua guru-guru SK Sirul Kanan. Didoakan agar semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Bersyukur kita kehadrat Yang Maha Esa atas limpah kurnianya, maka dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam sesi perkongsian untuk pemantapan pentaksiran bilik darjah ataupun PBD, walaupun sekadar dibuat secara atas talian. Di kesempatan ini saya berbesar hati mewakili pihak SK Sirul Kanan dan khasnya Jawatankuasa PBD SK mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah jemputan kita Ustazah Upik Asma binti Zainal Abidin kerana sudi meluangkan masa menerima jemputan daripada pihak kami pada pagi ini bagi berkongsi ilmu yang beliau ada tentang PBD. Dengan ini juga saya ingin mengalu-alukan kehadiran Puan Asmah Amin, penyelaras PBD untuk PBD Kuching yang turut bersama-sama kita untuk sesi perkongsian pada pagi ini. Assalamualaikum Puan, selamat datang. Jadi semua bagi membuka sesi kita pada pagi ini dengan harapan agar perjalanan program kita berjalan lancar dan diberkati, maka dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz Zaini bin Harun untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'illahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, bagimu puja dan puji. Engkaulah penguasa langit dan bumi serta perbendaharaan antara kedua-duanya. Salawat dan salam ke atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang barakah ini kami zahirkan rasa syukur yang tidak terhingga atas segala anugerah-Mu kepada kami. Lantaran itu, ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai hamba-hamba-Mu yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, sejahtera di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami merapatkan kesyukuran di atas keizinan-Mu untuk kami berhimpun di bulan Ramadan yang mulia ini secara maya dalam majlis perkongsian permantapan pentaksiran bilik darjah PBD bagi peringkat sekolah kami pada pagi ini. Walaupun dalam ruang yang terhad dan masa yang amat singkat, mudah-mudahan pertemuan kami pada hari ini membawa 1000 rahmat dan makna sebagai saluran untuk kami meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam mentaksir kemahiran dan tahap penguasaan anak didik kami dalam bidang pelajaran di sekolah ini. Semoga majlis ini dipenuhi dengan keberkatan dan rahmat dari-Mu dari awal hingga ke akhirnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, serta sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali kepadamu. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat. Kami mohon restu dan rahmat-Mu. Semoga Engkau berikan kami taufik dan hidayah kepada hati-hati kami. Engkau perkukuhkan silaturrahim dalam kalangan kami. Engkau luaskanlah rezeki kami. Engkau berikanlah kekuatan serta semangat yang tinggi kepada kami.
Dorongkanlah kami ke arah melaksanakan kebaikan dan amal salih. Kami mohon ya Allah, dipanjangkan usia dalam keimanan serta istiqamah dalam melakukan amalan kebaikan. Ya Allah, Ya Ghani Hamid, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah sama ada dalam pertuturan maupun perbuatan. Muliakanlah kami dengan ketakwaan serta indahkanlah kami dengan kesehatan dan kesejahteraan. Jadikanlah pertemuan kami pada hari ini ya Allah sebagai pertemuan yang memperolehi ganjaran pahalamu, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma kshif 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal ghalaa'a ma la yakshifuhu ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Maka warga SKSK, sampailah kita kepada tujuan utama kita pada pagi ini. Sebagai makluman, sesi perkongsian kita kali ini lebih menjurus kepada membimbing guru-guru yang masih kabur-kabur tentang cara yang betul untuk melaksanakan BBD, terutamanya untuk guru-guru tahap 2 seperti yang telah dimaklumkan oleh guru besar tadi. Turut membantu membugarkan segala ilmu PBD bagi yang sudah boleh melaksanakannya dan sekaligus memantapkan pengetahuan bagi yang sudah mahir dalam melaksanakan PBD ini. Tetapi sebelum itu adalah molek kiranya saya perkenalkan kepada semua yang bersama-sama dalam sesi perkongsian kita ini, siapakah gerangan penceramah jemputan yang dijemput khas bagi membantu memantapkan lagi pelaksanaan PBD oleh guru-guru SKSK. Ustazah Upik Asmar binti Zainal Abidin yang kini sedang berkhidmat di SK Bukit Bandaraya Bangsa ini bukan calang-calang orangnya. Guru pendidikan Islam ini berpengalaman mengajar selama 25 tahun di sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Beliau juga banyak terlibat sebagai jurulatih untuk subjek pendidikan Islam, menjadi salah seorang panel penggubal untuk DSKP Tasawur Islam dan juga pendidikan Islam untuk sekolah menengah dan juga untuk sekolah rendah. Panel penerbitan buku teks, dan saya juga difahamkan bahawa beliau juga merupakan salah seorang panel yang terlibat dalam penerbitan buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah yang menjadi kitab panduan kita dalam melaksanakan PBD di sekolah. Oleh itu, kita merasa sangat bertuah pada pagi ini sebab berpeluang menimba ilmu secara langsung dari orang yang memiliki first hand experience dalam menghasilkan buku panduan tersebut. Dalam masa yang sama, berharap agar tidak ada lagi berlaku kecairan maklumat semasa maklumat diturunkan daripada satu pihak ke satu pihak, mahupun pemekatan maklumat. Pemekatan maklumat maksudnya benda yang tidak ada sepatutnya dalam PBD tapi diada-adakan, yang menjadikan PBD yang sepatutnya mudah jadi sukar. Dan juga untuk memastikan agar SKSK akan terus dapat melaksanakan PBD dengan cemerlang dan juga mantap. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan slot ini kepada penceramah kita, Ustazah Upik Asmar. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Boleh Ustazah. Okey. Yang dihormati guru besar serta pegawai PBD Kuching, serta rakan-rakan dari Sarawak lah ya. Salam perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Upik Asmar binti Zainal Abidin.
berasal dari Kuala Lumpur dan mengajar di Kuala Lumpur sebagaimana telah perkenalkan tadi. So saya straight to the point lah, sebab saya sejak lagi ada PDPR, sekolah saya baru tahu kata kena tutup disebabkan COVID ni. Jadi hari ni saya ada PDPR dan saya punya partner, selalu kita ada penikasan, kita ada berdua kan, tapi kawan saya tak dapat nak bantu, so saya ambil slot ni. Yang tadi saya dah ubah, jadi saya minta maaf banyak lah, kita ada lebih kurang dalam sejam lebih sahaja sebab saya mengejar masa saya dengan anak-anak murid pula. Jadi kita cubalah kongsi apa yang boleh dan saya akan go direct to the point. Jadi kalau apa-apa pertanyaan kita boleh bincang nanti ya. Okey, jadi saya sebenarnya sangat-sangat orang panggil apa, bersyukur sebab daripada apa yang saya dengar tadi, Tuan Guru Besar merupakan orang yang sangat mahir sebenarnya dalam PBD. Tak perlu panggil saya dah sebenarnya. Sebab apa, Tuan Guru Besar adalah orang yang saya rasa dah penuh dah dengan ilmu yang dia bagi tadi tu. Sebenarnya itulah yang saya nak cakap. Jadi apa yang saya boleh kongsikan ialah apa yang saya tahu sedikit tentang bagaimana kita sebagai guru nak memperkasakan pentadsiran bilik darjah ni yang memang selama ni kita kata sebagai orang kata ada berbagai-bagai persepsi berkaitan dengan apa PBD ni ya. Jadi kita tengok apakah dia pentadsiran bilik darjah. Slide yang saya ambil, saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ni adalah slide daripada BPK dan juga slide daripada yang mana saya tambah sendiri untuk kefahaman untuk guru pendidikan Islam sebenarnya, tapi tak apalah, saya share untuk semua. Jadi sebagaimana kita tahu, bila kita nak membincangkan tentang satu perkara, kita kena ada yang panggil apa, kitab dia lah. Jadi kitab kita, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk sebagaimana saya tunjukkan ni, berkaitan dengan buku panduan pelaksanaan pentadsiran bilik darjah. Kita ada 2 edisi, jadi sila rujuk edisi yang kedua yang diterbitkan pada tahun 2019. Saya harap semua guru dah pernah tengok benda ni. Dia boleh download daripada laman web BPK dan tuan-tuan dan puan-puan boleh faham dengan lebih lanjut lah bagaimana sepatutnya pelaksanaan PBD itu di sekolah kita dan dalam mata pelajaran kita. Tambahan sebagaimana yang Tuan Guru Sarah bagi tahu tadi bahawa kita sekarang ni mesti memperkasakan. Kalau dulu kita macam okey kita ada UPSR dan sebagainya, terutama tahun 6 lah ya, tahap 2. Tapi sekarang ni solely, maknanya sepenuhnya adalah berkaitan dengan PBD. So kita mempunyai tanggungjawab yang sangat besar sebab kita tidak mahu ada sebarang bentuk orang panggil apa, kezaliman ataupun sebarang bentuk sihir berlaku bila kita nak menetapkan tahap penguasaan anak murid kita bagi mata pelajaran yang kita ajar sepanjang tahun kita berada bersama dengan diorang, sama ada secara bersemuka atau secara PDPR. Jadi ni yang saya nak bagi tahu. Sebab apa? Sebab bila berlaku sahaja perubahan, dia sebenarnya tahun 2011 kita dah 10 tahun dah dalam PBD, tetapi ialah sebab penjenamaan semula menyebabkan ramai yang terkeliru sehingga ada yang mengatakan bahawa PBD ni menggantikan PBS. Sedangkan PBS itu adalah induknya dan PBD adalah salah satu daripada part of PBS. Jadi dan kadang-kala juga apabila kita tidak mempunyai info yang lengkap ataupun yang cukup tentang PBD, menyebabkan kita rasa PBD ini adalah satu bebanan. Dia bukan bebanan, dia adalah tugas hakiki guru. Jadi jangan sesekali rasa pentadsiran ini adalah satu benda yang berasingan daripada apa yang telah kita ada. Kita memang selama ini daripada mula-mula sebelum adanya KSSR, kita telah pun melaksanakan pentadsiran bilik darjah. Cuma kita kita tidak namakan dengan jenama pentadsiran bilik darjah. So dia bukan satu benda baru, dia adalah satu orang kata apa, memang it comes, dia datang satu package ya. Sebab apa? Dalam bila kita menyebut tentang kurikulum, kita jangan lupa bahawa kurikulum ini terdiri daripada 3 perkara. Yang pertama ialah kandungan. Apakah benda yang kita ajar, subjek yang kita ajar, serta apakah dia kemahiran atau pengetahuan yang kita kena sampaikan kepada anak murid kita. Jadi sebagai guru, perkara yang utama kita kena kuasai ialah guru wajib menguasai secara total ataupun optimum apakah dia benda yang dia nak sampaikan kepada murid dan apakah yang dia nak murid boleh laksanakan. Okey, jadi itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sebut tentang kurikulum, dia juga melibatkan tentang pedagogi. Jadi bagaimana guru mengajar, kita telah dilatih sama ada di maktab ataupun di universiti. Bagaimana kita nak menyampaikan kandungan kita dan bagaimana kita nak mentaksir, adakah murid kita telah dapat menguasai ataupun belum. Dan yang ketiga, bila sebut kurikulum juga dia melibatkan pentaksiran. Inilah dia pentaksiran yang kita sebutkan, sama ada pentaksiran pusat ataupun pentaksiran sekolah yang sekarang kita dah jenamakan sebagai pentaksiran bilik darjah. Okey, so
harapnya perkara ni jelas lah bahawa PBD itu memang selama-lamanya dalam darah daging kita sebagai guru. So it's not dia bukan satu benda yang orang kata berasingan ataupun satu benda yang asing ya. Jadi bila kita sebut pentaksiran, bila kita sebut, kita tengok kat kartun ni. Ada dua benda berbeza pada kartun ni. Satu dikatakan assessment. Assessment itulah yang nama pentaksiran. Sebab itu kalau kita tengok, bila kita sebut tentang assessment, kita nak murid-murid kita bagi feedback sebegini. Maknanya, saya telah ada sedikit perubahan. Kalau dulu saya tak reti, sekarang saya dah faham. Kalau dulu saya tak boleh nyanyi, sekarang saya dah boleh nyanyi. Kalau dulu saya bukan orang yang nak mengetahui apa isi kandungan, bagaimana nak buat satu benda, sekarang saya dah jadi. Ini yang kita nak dalam kita punya bentuk pentaksiran. Bukan lagi grading dan grading sebagaimana yang ada dekat cikgu sebelah ni lah. Jadi kita grade ni adalah kita, sebab apa bila berlaku grading sebagaimana Tuan Guru Besar bagi tahu tadi, kita telah melabelkan ataupun kita telah membuat perbandingan antara individu dengan individu. Sedangkan tujuan pentaksiran adalah untuk membandingkan murid itu dengan diri dia sendiri pada kala pertama dia datang ke sekolah sehinggalah dia keluar sekolah kita. Maknanya kita nak bila murid datang, dia dapat sesuatu yang boleh digunakan dalam kehidupan harian dia. Itu sebab kita mentaksir murid. Bukan setakat nak beri laporan pada ibu bapa. Bukan setakat nak beri laporan supaya mereka boleh masuk asrama. No, that is not that. Sebab kalau kita tengok, pentaksiran ini sebenarnya adalah salah satu daripada komponen penting dalam pembelajaran abad ke-21, iaitu murid boleh gunakan ilmu kemahiran yang dia dapat, PKN. ASK tu kan, PKN, pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dia dapat dalam sekolah, dalam bilik darjah, dalam kehidupan sebenar. Itu sebenarnya maksud pembelajaran abad 21. Jadi relevan lah sebenarnya bila kita lakukan pentaksiran. Oleh sebab itu, kita kena tahu bagaimana mentaksir. Apa itu pentaksiran, bagaimana mentaksir dan untuk apa kita mentaksir. Okay? So, dia bukan hanya setakat grading murid. Tidak ada lagi jenis grade-grade. Sebab tu kalau kita kata, kalau kita masuk pentaksiran bilik darjah, kita tak boleh tengok murid, ni yang ni comel lah, yang ni boleh dapat A. No, kita tengok kepada bagaimana respon murid kepada apa yang kita sediakan untuk mereka capai ya. Jadi inilah dia yang dikatakan sebagai transformasi pentaksiran. Okey, perubahan dalam pentaksiran ini yang kita dah tahu, saya dah sebutkan tadi. Dan yang paling penting, objektif PBD pentaksiran bilik darjah. Kita ni kena faham betul-betul tiga perkara ni. Pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Dia bermula daripada mula kita masuk sampailah murid keluar daripada sekolah. Jadi pentaksiran berlaku berterusan. Kadang-kadang kita tak nampak perubahan tingkah laku murid dalam kelas kita, tetapi kita nampak di dalam ketika dia bersama dengan kawan-kawan dia, bila kita nampak. Jadi pada masa itu kita dibenarkan untuk mentaksir. Sebab tu kita kata, bila kita jadi pentaksir, bila adanya pentaksiran bilik darjah, guru sebenarnya diberi full empowerment. Guru diberikan sebenarnya sepenuh kuasa untuk menentukan bagaimana dan apakah dia tahap bagi murid tersebut. Orang lain tak boleh nak query. Sebab apa? Kita yang kenal anak murid kita. Jadi, kalau kita tengok, untuk apa kita mentaksir? Mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Individually, maksudnya secara individu, bukan membandingkan antara A dengan B, bukan membandingkan antara sekolah dan sekolah. Saya suka sangat bila Tuan Besar kata, kita ni yang tak dapat apa-apa, tak tinggi, padahal murid-murid kita ni ada perubahan tingkah laku, tapi sebab kita tak dapat banyak, jadi kita tengok je lah sekolah, apakah effort yang kita buat seolah-olah tidak dihargai. Kita ni manusia, memanglah orang kata kita buat ni ikhlas, memang ikhlas, tetapi sebagai manusia kita perlukan sedikit orang panggil apa, motivasi. Bila orang pat atau orang pegang belakang kita bagus cikgu telah buat, kita rasa macam seronok nak buat. Jadi untuk menguasai PBD, tiga perkara ni kita kena tahu, iaitu apakah bentuk-bentuk pentaksiran yang ada dalam kita punya PDP. Yang pertama, sebagai pembelajaran. Okey, as learning. Okey, yang dikatakan sebagai as learning ni, mentaksir perkembangan sebagai pembelajaran macam ni. Bila kita masuk kelas, bila kita start aja mengajar, maka di situlah berlakunya assessment as learning. Sambil kita mengajar, sambil murid belajar, kita melakukan pentaksiran dan pentaksiran sama dalam pelbagai bentuk. Bukan hanya 5 bentuk yang pernah disebutkan oleh kita punya mantan KPPM ya. Yang tu dia sebut secara umum, tapi kita ni ambil yang tu sahajalah. Sebenarnya instrumen pentaksiran ni banyak sangat dan cikgu boleh bebas melakukan pelbagai bentuk pentaksiran asal
asalkan tidak terkeluar daripada garisan ataupun panduannya. Okey. Jadi assessment as learning ni melibatkan guru dan juga melibatkan murid sebenarnya. Jadi kita melihat murid, kita tengok bagaimana dia melakukan perkembangan-perkembangan dia bila kita taksir dia. Kita ajar dia benda ni, kita taksir. Kita ajar benda ni, kita taksir. Sebab tu kita kata dia berterusan. Dan yang kedua, jenis assessment as learning ni assessment for learning. Untuk for learning pun dia berbentuk formative. Jadi formative ni mentaksir perkembangan untuk pembelajaran. Jadi di sini untuk mentaksir perkembangan untuk pembelajaran dia melibatkan dua juga. Yang pertama dia melibatkan guru. Jadi guru tengok adakah ini nama refleksi ni yang kita tulis refleksi tu, inilah dia formative, mentaksir perkembangan untuk pembelajaran. Bila kita buat sesuatu pentaksiran, kita kena tengok adakah pentaksiran itu menepati keperluan anak murid kita, tahap anak murid kita. Sebab tu kita tak boleh share, bukan tak boleh share, maksud saya kalau kelas kita berbeza-beza, orang panggil apa? Berbeza-beza tahap, kita tidak boleh sama ratakan bentuk pentaksiran itu. Sebab itu kita kata bila PBD ni, siapa punya anak murid hanya dia sahaja yang boleh mentaksir. Sebab apa? Cara dia mengajar. Macam kita kat universiti dululah kalau kita punya kita punya pensyarah. Cara dia mengajar macam ni. Soalan dia pun betul-betul sama juga dengan kita. Jadi sebab tu kita tak boleh nak takmim ataupun kita tak boleh nak umumkan semua kita punya instrumen tu. Kita nak share boleh, tetapi kita kena pastikan bahawa rakan kita memahami apa yang kita nak, apa yang kita perlukan dalam kita punya bentuk pentaksiran. That is where PLC kena ada bagi setiap panitia untuk memastikan bahawa instrumen kita bagi tu sesuai. Jadi formatif ni mentaksir perkembangan untuk pembelajaran. Untuk guru dia nak tengok sama ada berjaya ataupun tidak, sesuai ataupun tidak instrumen pentaksiran. Bagi murid bila dia assessment for learning, maknanya dia mengetahui bahawa dulu dia tidak reti membaca suku kata terbuka, contohlah anak murid kita kan dia tak tahu pun bahawa ba alif tu bunyi dia ba, ataupun dia tak tahu pun bahawa Nabi Muhammad ini bersifat dengan sifat fatanah, sifat yang cerdik. Tapi bila dia tengok, okey, dia dah faham. Jadi itu nama dia assessment for learning. Dan kita jangan lupa bahawa satu lagi bentuk pentaksiran ialah sumatif. Jadi bila kita kata, tengok, sumatif ialah mentaksir perkembangan tentang pembelajaran dan dia selalunya berlaku di akhir unit. Maknanya dah habis, settle semua, baru kita keluarkan soalan. Macam kita dah jadi dulu, dah habis. Kita mengajar, kita tak pernah tanya. Kita seorang je mengajar, shot sendiri kan. Jadi, kita buat itu dulu macam tu. Tapi sekarang ni, sumatif ni dia berlaku sama ada kita nak buat secara peperiksaan. Sebab tu saya kata kalau kita tengok kat sini di akhir unit pembelajaran atau penggal atau bulan atau tahun. Jadi sebenarnya peperiksaan itu adalah part of PBD, sebahagian daripada PBD. Jadi bila kita kata peperiksaan dimansuhkan, bukan maksud peperiksaan tak boleh buat, bukan maksud ujian tak boleh nak buat, cuma tak boleh nak buat secara seorang cikgu buat soalan untuk semua orang. Tak boleh macam tu. Dia tidak boleh lagi seorang aja buat, orang lain guna. Tak boleh. Sebab apa? Anak murid kita, hanya kita sahaja yang tahu bagaimana kita nak mentaksir. Okey? Jadi, dia tidak lagi berbentuk dan sekarang pun dah ternyata kita punya UPSR dah mansuh kan. Jadi, kita tentukan bagaimana. Sebab itu, pentingnya dalam satu-satu panitia untuk melaksanakan penjaminan kualiti 4P. Pernah dengar kan 4P kan? 4P ni, 4P apa? Siapa boleh beritahu? Siapa boleh beritahu dapat hadiah? Apa itu 4P? 4P. Siapa bagi tahu saya jawapan, saya bagi hadiah. Saya akan hantar slide. Slide istimewa untuk PBD. Dia seorang je dapat. Siapa nak jawab? Ada sesiapa? Tak ada. Ada orang nak jawab tak? 4P. 4P ni bukan hanya Ustazah Zulaili je tahu. Semua orang kena tahu. Saya boleh jawab tak? Sebab kita perlu bila PBD ini menjadi satu-satunya instrumen yang sangat penting. Jadi kita sebagai panitia kita kena laksanakan penjaminan kualiti 4P. Apa dia 4P? Kita tunggu nanti. So tak ada orang nak jawab. Tutuplah, tak ada ni, tak ada. Okey, hadiah kita buka untuk soalan lain. Okey, seterusnya.
Bila PBD kita laksanakan, kita nak buat apa? Untuk kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri dalam pembelajaran. Jadi murid dapat tahu apa yang dia tak tahu, apa yang dia tahu dan bagaimana dia boleh dibimbing dan dibantu bersesuaian dengan dia. So kita kena buat instrumen yang sesuai dengan anak murid kita. Dan kita nak yang paling penting ini dia ni. Perubahan pada tingkah laku murid dan pembentukan karakter. Sekarang ni orang selalu sebut tentang pembentukan karakter. Inilah dia. PBD inilah yang boleh memperkasakan dan membantu kita untuk mengenal pasti karakter-karakter murid. Sebab tu kalau kita tengok pada tahap penguasaan TP1 sehingga TP6, TP1 sehingga TP3 dia banyak tentang kognitif. Tetapi daripada TP4 sehingga TP6 dia banyak tentang syahsiah, tentang karakter. How we develop the children ataupun anak-anak murid kita. Okay. So, apa pula dapat kat kita? Kenapa yang kita buat PBD? Yang pertama, kita nak kenal pasti jugalah mana murid yang lemah. Kita nak mengesan murid, perkembangan murid secara menyeluruh. Bila saya sebut perkembangan murid, maknanya individu, bukan kita nak banding-banding. Lepas tu, yang ketiga, merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran. Sebab bila kita mentaksir, kita tahu sama ada cara pentaksiran, instrumen pentaksiran itu betul ataupun tepat. So, cikgu satu saya kata, kita, cikgu sebagai guru, kita kena kuasai kita punya kandungan. Kalau kita mengajar matematik, kita tahu apa yang kita nak taksir. Kat mana nak taksir? Apa yang paling penting untuk dia gunakan dalam kehidupan dia. Lepas tu, selain daripada tu, bila kita buat pentaksiran bilik darjah, kita tahu keberkesanan pengajaran kita. Kita akan rasa macam, oh today, sebab tu kita tulis refleksi. Sebab tu dalam SPI 399, ada 3 perkara utama kena tulis. Apa dia? Ni soalan lagi. Apa dia 3 perkara wajib kena ada dalam kita punya RPH? Ini memang termaktub dalam SPI 3 tahun 1999. Apa dia? Siapa nak jawab? Ada? Cikgu malu ke? Yang learning Janganlah. objective, learning objective, success criteria dengan refleksi. Learning objective, success criteria dengan refleksi. Okey, ada satu lagi. Sebab learning criteria dengan success, learning objective dengan success criteria itu dia satu grup. Ada satu lagi, cikgu ke? Ustazah. Pentaksiran. Apa dia? Yang kita kena ada. Tu dalam SPI 399. Pentaksiran. Okey, lagi-lagi cubaan lain. Pentaksiran tu betul, boleh juga tapi belum tepat. Aktiviti. Siapa jawab tu? Siapa jawab? Atika. Ustazah, cikgu ke ustazah ke? Cikgu lah, saya panggil semua cikgu lah walaupun ustazah ke siapa. Okey, cikgu Atika. Yang tadi jawab siapa tadi? Cikgu, siapa tadi? Nanti PM tepi saya ya. Saya nak bagi bahan. Okey. So, cikgu dapat merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran, lepas tu mengetahui keberkesanan pengajaran dan mengambil tindakan susulan. Actually, PBD yang paling penting ni yang nombor 5 ni, mengambil tindakan susulan. Selalu kita tulis je, murid ni dapat 3. Lepas tu nak buat apa kalau dapat 3? Adakah kita bersyukur, berpuas hati dengan benda tu? Kalau kita boleh upgrade the student, sebenarnya kita punya tahap pencapaian kita nak murid kita dapat membentuk jati diri dia yang baik, yang terbaik itu ialah yang beradab mithali lah, sebagaimana kita tahu. Jadi ni kita tengok proses PBD dilaksanakan dalam semua mata pelajaran. Jangan hanya 4 sahaja. Semua, selalunya kita ni yang bukan orang kata subjek favourite kan, pendidikan Islam ke, PJ ke, seni ke, kan kita buat relax je. Aku tak masuk dalam pesa, relax lah. Sekarang ni, ambil. Kita semua kena buat. Jadi dilaksanakan dalam semua subjek melibatkan proses PDP, iaitu aktiviti pembelajaran yang menepati kurikulum dan PAK 21. Suka saya nak ingatkan sekali lagi, tadi saya dah sebut bahawa PAK 21 bukan hanya games-games yang ada itu. Games itu hanyalah tools dia saja, alat saja. Tapi yang penting ialah apa yang kita nak taksir anak murid kita berdasarkan kepada objektif yang kita telah tetapkan dalam rancangan pengajaran harian. Dan seterusnya, instrumen pentaksiran, bila kita sebut tentang PBD, dia melibatkan juga instrumen pentaksiran. Instrumen pentaksiran ni kalau dalam bahasa kita lah, bahasa cikgu-cikgu ni sebenarnya apa benda kita buat kat budak kita untuk kita tahu dia boleh buat ke tidak, dia boleh capai objektif ke tidak. Bukan nak capai TP6 ingat, pentaksiran ni kita nak buat bukan nak capai TP6, bukan nak lapor cantik-cantik, tak. Kita
buat pentaksiran untuk mengenal pasti atau mengetahui sama ada objektif yang telah kita tetapkan itu tercapai. Jadi dia boleh gunakan pelbagai kaedah. Cikgu mempunyai empowerment. Orang panggil apa? Kuasa penuh untuk membina instrumen sendiri dan tak kita kata bebas cikgu nak buat macam mana pun, suka hati. Cuma janganlah benda yang sama je, bosan sampai cikgu pun kena, sampai murid pun kena. Kalau cikgu ni tak asyik kuis sajalah, asyik-asyik quizzes, asyik-asyik nampak macam canggih tapi itu je lah. Sebab kita tak nak, kita nak sebab murid-murid kita ada pelbagai bentuk intelligence. Ada murid yang semalam saya baca tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bentuk pembelajaran ni dia ada 3 satu nama dia verbal, VAK. Pernah dengar tak? Verbal. Kadang-kadang ada murid ni dia dengar kita cakap macam sekarang ni kan. Cakap dia dah boleh dapat. Ada setengah dia kena tengok audio. Audio ni benda ni lah yang tunjuk kat depan kita ni audio. Yang satu lagi ni yang paling penting sebenarnya 3 ialah kinestetik. Kinestetik ni ialah murid tu untuk dia kuasai sesuatu benda dia kena buat sendiri. Experiential learning, learning by doing, hands-on learning. Itu yang kita kena buat dalam kita punya kelas. Bukan hanya quiz bagi projek. Nama canggih, project based learning. Tapi budak-budak tiru je. Tak jadi. Kita tak nak macam tu. So kita kena ubah. Sebab tu cikgu kita sebenarnya dalam masa PDPR ni, saya dengar Kuching dah lama dah yang buat kan. Waktu ni lah kita cari masa sebenarnya untuk melihat bagaimana kita boleh membina instrumen yang terbaik. Jadi ini contoh-contoh. Dan TP bila sebut tentang PBD, dia memanglah melibatkan tahap penguasaan. So untuk tahap penguasaan, cikgu-cikgu rujuklah DSKP. Sebab dalam DSKP dia dah terangkan tentang apakah kriteria TP1, TP2, TP3, TP4, 5 dan 6. Dan cikgu kena kenal pasti, selain kena kenal pasti, cikgu kena tahu apa ciri-ciri murid TP1, apa ciri-ciri. So apa kita ni bukannya buat sihir. Sihir ni macam tak nampak muka, nampak bayang, okey ni orang TP1, ni TP2. Tak, kita kena tengok. Merujuk kepada standard prestasi yang dinyatakan dalam kurikulum dan dia gunakan banyaknya pasal pertimbangan profesional. Sebab tu kita kata guru ni adalah orang yang diberi mandat penuh untuk menentukan anak murid kita. So nanti yang sebelah sini ni adalah TP untuk pendidikan Islam. Jadi kalau cikgu-cikgu boleh tengoklah dalam DSKP masing-masing, dia dah nyatakan sebab kita dah combinekan kan DSKP, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. So ada semua dalam tu. So bila tengok benda tu, kalau dulu kita tak pernah tahu, kita tak pernah ambil berat sangat lah. Now kita kena tahu apakah ciri-ciri dan apakah keyword-keyword yang ada dalam setiap TP1 sehingga TP6. So kita balik kepada peranan guru. Bila kita nak melaksanakan pentaksiran, guru adalah the most important person yang akan menentukan kejayaan ataupun keberkesanan pentaksiran bidik darjah. Sebab semua orang boleh kata dia buat, tapi adakah dia buat dengan betul, adakah dia buat dengan tepat, ataupun adakah dia buat memenuhi apakah yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga hasrat ibu bapa kita kan, dia orang stakeholder kan. Jadi kita nak tengok. Jadi sebenarnya saya akan rumuskan bahawa langkah-langkah perancangan PBD ni bermula dengan yang ni what do I want my students to learn. Kita kena tentukan apakah yang anak kita nak anak murid kita tahu. Sebab tu kita kena kuasai kandungan. Dan kita terus buat planning and programming. Sebab tu kita wajib menulis RPH. Sebab kita nak plan. Kita bukan record. Bukan record pengajaran ni. Rancangan. Sebab tu dia merancang kena buat dulu. Baru mengajar. Ini tak. Minggu lepas punya tak record. Tak tulis lagi. Okay. Ni. How will my students get there? Jadi, kita kena rancang bagaimana kita nak membawa anak murid ke objektif tersebut. Apakah dia langkah-langkah yang kita kena laksanakan. Lepas tu yang seterusnya ialah kita kena laksanakan dalam bidik darjah. Aktiviti yang telah kita rancang, objektif yang kita telah cadangkan, kita kena laksanakan dalam kelas dan kita kena tahu how do I know when my students get there. Kita ni cikgu ni dia kena macam ni. Tak, dia tahu dah budak. Okey, budak ni dah capai. Ni belum. Ni capai. Ni sebab itu kita dalam kelas kita adalah sebagai pemudah cara. Kita bukan sebagai orang yang hanya bercakap macam sekarang ni. Saya cakap seorang ni. Ni tak betul lah dalam PPD. Dia kena two ways dan more kepada students. Sebab tu kita hanya merangsang
sahaja. Assessing and recording. Ingat kat sini. Recording dengan reporting adalah dua benda berbeza. Assessing. Jadi pada masa kita mengajar tu lah. Dalam masa kita mengajar, kita berhenti sekejap, kita taksir. Lepas tu kita sambung balik. Berhenti sekejap, taksir. Jadi pada masa kita mentaksir, itulah kita sebenarnya tengah merekod. Merekod maknanya kita buat catatan ringkas. Sama dalam bentuk senarai ke, apa bentuk tu terpulang cikgu-cikgu nak buat macam mana. Tidak ada sebarang format khas. Terpulanglah kepada guru selagi mana bila diminta dia boleh kemukakan. Jangan duduk dalam kepala saja. Kalau dia kata, oh saya semua dalam kepala, tak terima, dia mesti boleh ditunjukkan. Whether in your, dalam laptop kita ataupun dalam kita punya handphone, tak ada masalah. And itu record. Bila kita dah record ni maknanya kadang-kadang dia boleh berubah. Macam contohnya kalau kita ajar matematik kan, contohnya murid tahun 1 lah. Dalam kelas dia tak boleh pun nak kira 1 sampai 20. Tiba-tiba bila kita tengok dia dekat kantin ataupun dia dekat waktu dia belajar PJ dengan cikgu PJ dia boleh pula kira 1 dia main skipping kan, dia boleh lompat. That is where kita sebenarnya, walaupun pada ketika itu cikgu PJ sedang mengajar, tapi dia relate dengan kita punya subjek matematik, so kita boleh buat, kita boleh tambah baik dia punya TP dia. Jadi satu akak kata, sebab tu saya dah biasa cakap akak. Bila kita mengajar, sebenarnya bila-bila masa pun kita boleh access. Okay, dan dia tidak tertakluk hanya kepada 4 penjuru dalam kelas. Dia adalah berubah bersesuaian lah dengan apa yang kita perlukan. Yang paling penting kita tahu bagaimana, where are my students now, kat mana anak murid kita. Sebab kadang-kadang satu soalan yang kita lontarkan pada anak murid kita, kita boleh dapat pelbagai feedback. Contoh saya boleh bagi dalam pendidikan Islam subjek, dan saya takut nak bagi salah pula. Okey, contohnya macam ni lah. Kita ajar tentang adab dengan kan kita ajar tentang adab dengan ibu bapa. Bila kita sebut tentang adab dengan ibu bapa, kita tanya, okey, siapa yang boleh bagi bagaimana dia bergaul. Kita tak bagi direct question lah, bergaul dengan mak ayah dia. Adakah awak bergaul dengan baik? Ada budak dia anggut je. Ada budak dia akan angkat tangan. Oh, saya bergaul dengan mak saya, saya selalu salam. Kita nampak dah bahawa saya selalu salam. Perkataan selalu salam itu menunjukkan itu adalah TP6. Untuk pendidikan Islam, dia dah tabiat dia dah. Memang itulah cara dia. Jadi teruslah kita tahu bahawa murid ini telah pun mencapai TP6. Tapi kita boleh akses lagi. Jangan percaya sangat budak-budak ni. Kadang-kadang cakap macam kita lah kan. Cakap, okey. Semua buat, semua. Ya. Tapi dia tengok, alamak. Cakap saja pandai kan. Okey. Kita akses. And then, lepas kita dah tahu anak murid kita kat mana, where are my students now, kita report lah. Inilah yang kita buat. Barulah kita mereport. Ini tak asal awal tahun je, buka sekolah je. Siapa ada tapak, lagi-lagi kalau orang nak kutip. Dah bulan 4 ni baru nak minta tapak. Maksudnya daripada awal tu tapak tu kat mana? Itulah dia. Jadi bila minta, alamak, dah minta, bila nak? Esok, Allah saya dia baru nak buat. Itulah dia rasa macam PPD ni satu benda yang membebankan. Tapi kalau dia dah memang biasa, asal masuk kelas dia dah tahu, okey, ni budak. Bila kita PPD ni, kita kenal anak murid kita individually. Jadi barulah kita, tujuan pelaporan adalah untuk memberi tahu orang lain, stakeholder kita, bahawa inilah pencapaian anak murid kita. Bukan ini, orang panggil, bukan ini bukti aku kerja, tak. Tapi itu adalah pencapaian anak murid kita. So make sure kita report itu dengan penuh tanggungjawab. Okay? Jadi peranan guru bila kita nak mula mereport, ini kalau nanti cikgu-cikgu boleh baca lah, dia bermula dengan menentukan objektif. Dia balik kepada objektif pembelajaran. Jadi saya tengok terus kepada sini. Jadi perancangan PBD ni sebenarnya cikgu-cikgu kena tengok lah, macam pendidikan Islam kita tengok objektif bidang dekat muka surat 2. Ini dalam pendidikan Islam saya bagi. Lepas tu, yang kedua, kita kena tahu apakah itu standard kandungan yang kita nak capai, dan juga apakah standard pembelajaran serta apa perkara-perkara yang kita nak sampaikan. Jadi, yang melibatkan sama ada pengetahuannya. Apa pengetahuan? Cikgu kena kenal pasti apa pengetahuan kita nak sampaikan, apa kemahiran kita nak terapkan, apa kemahiran kita nak berikan, dan apakah nilai yang kita nak terapkan. Okey? Jadi, dan seterusnya, kita bila berdasarkan kepada dan standard pembelajaran inilah kita melaksanakan, kita menulis objektif PDP kita. Dan cikgu kena ingat
Objektif PDP ni adalah perkara yang semua murid kena capai dalam masa yang tertentu. Kalau ikut SKPMG 2, 4.1, guru sebagai perancang, merancanglah objektif PDP yang sesuai dengan anak murid kita dan yang sesuai dengan masa yang ada, method yang ada sekarang. Jadi bila kita merancang macam PDPR, kita tak macam sama, objektif kita tak sama dah dengan objektif bila kita bersemuka. So cikgu kena bijak di situ dan sebenarnya pentaksiran berlaku di mana? 1, 2, 3 ke 4? Dekat 4 kan? Kalau kita tengok dia berlaku di 4. Jadi dekat 4 ni. Instrumen pentaksiran yang kita sediakan dalam aktiviti inilah yang membantu kita untuk mengenal pasti. Yang pertama, objektif telah tercapai. Yang kedua, bagaimana murid itu mencapai objektif. Yang ketiga, apakah tahap dia dalam mencapai objektif tersebut. Ada murid dia boleh bagi justifikasi, so dia buat nombor 5. Ada murid dia ajak kawan dia, "Meh lah sini tengok ya. Yang ni. Murid bila dia cakap meh sini, dia beradab ni Salimat dia boleh dijadikan contoh." Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat dalam TV orang panggil apa? Apa orang panggil? Allah mesti ala Sayyidina Muhammad. Penerangan tentang TP6 dia ada perkataan boleh dicontohi. Jadi kalau macam pendidikan Islam, kalau budak tu dah memang kita hantar untuk pergi jadi qari, takkanlah kita nak fikir aku tak say ni betul ke tidak. Dah dihantar qari, dia adalah murid contoh sebenarnya. Jadi itulah dia yang kita nak kena perancangan PBD yang kita. Dan ini balik pada apa ni? Balik pada RPH kita. So RPH is sangat penting dalam kita merancang PBD kita. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan boleh baca, ini saya tuliskan dengan lebih detail lagi. Jadi kalau kita tengok, pertimbangan profesional berlaku sepanjang masa proses PBD dijalankan. PBD pula berjalan seiring dengan proses PDP. Jangan pula kita buat slot khas. Hari ni saya mengajar, saya nak buat PBD. Tak ada maknanya. PBD tak boleh dibuat kalau tidak ada RPH yang dirancang. Okey, guru hendaklah merujuk standard kandungan dan standard pembelajaran untuk membina instrumen. Sebab itu penting kepada kita bila kita nak buat instrumen pentaksiran, kita kena tahu apakah dia perkara-perkara yang hendak dicapai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran. So TP penguasaan dan tahap penguasaan dan SPI standard prestasi digunakan untuk mengetahui di manakah murid berada. So sebenarnya tahap penguasaan dan standard prestasi itu hanyalah sebagai rujukan kita untuk menentukan nak cari kriteria dia kat mana, ciri dia dekat mana. Itu sahaja. Bukannya kita tengok tu, kalau buat ni TP1 tak. Dan dalam jangan sesekali buat tulis objektif ialah murid mencapai TP3. No, itu salah. Tak boleh tulis macam tu sebab TP ini berbeza berdasarkan yang pertama approach kita kepada murid, yang kedua respon murid kepada kita, yang ketiga respon murid ini akan bergantung kepada suasana ataupun apa yang dia dapat, latar belakang dia dan sebagainya. Okey. So ini adalah penerangan kepada apa yang saya cakap tadi lah, menentukan objektif pembelajaran, memastikan perkembangan pembelajaran murid. Jadi nampak kat situ, setiap murid dibimbing untuk mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan 3 kecuali pada kes-kes terpencil, budak meleleh ataupun budak tu memang ada masalah pembelajaran. Tahap penguasaan 3 ni adalah di mana murid dia dah dapat semua ilmu yang kita bagi pada dia. Cuma cara ni dia nak deliver sahaja akan menyebabkan. Jadi apa yang kita dah bagi pada dia tu, yang semua kita dah bagi secara penuh, tetapi bagaimana dia bagi semula pada kita, itu yang akan membezakan tahap-tahap murid tersebut. Okay? Mentaksir murid secara holistik. Sebab tu saya kata, bila kita taksir murid, pentaksiran akan berlaku secara total. Maknanya kita tak tengok hanya ini saja, part ni. Kita akan tengok mereka secara keseluruhan melalui pelbagai kaedah. Jadi sebenarnya the best way untuk kita tengok murid ni ialah kita biarkan mereka dengan anak murid mereka. Sebagaimana dalam PAK 1, ingat tak? Dia ada 4K 1N. Kolaboratif, komunikasi, kreativiti dan sebagainya. Jadi bila kita tengok, bila kita bagi ruang, walaupun dalam keadaan PDPR, boleh tak kita nak buat instrumen yang menyebabkan murid boleh berfikir dan sebagainya. So up to us. Macam subjek sains sebenarnya, dia boleh buat peralatan ataupun contoh ajar tentang haba kan. Cari barang dekat rumah apa yang boleh mengeluarkan haba. So dia ambil gambar dan sebagainya. Itu kalau boleh lah. Kalau tak boleh, kita lebih maklum
maklum tentang bagaimana kita nak buat. Okey, mengurus hasil kerja murid. Yang ni saya suka sangat. Ada orang dia simpan hasil kerja murid dia untuk setiap benda tu. Sebenarnya kalau orang tanya, apa evidence PBD? Siapa nak jawab? Orang tanya, okey. Evidence PBD tu macam mana? Apa dia evidence PBD? Yang paling tepat apa? Apakah evidence? Apakah evidence untuk pelaksanaan pentaksiran bilik darjah? Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab? Ada siapa nak jawab? Hasil kerja murid Ustazah. Hasil kerja murid. Okey, itu salah satunya. Jadi hasil kerja murid ni bukan kita buat benda yang berasingan ya. Tapi memang itulah kerjanya bila kita buat projek dengan budak dalam kelas, bila kita sebab tu kita sediakan board kat belakang tu. Letaklah, itulah dia evidence dia. Bukan kena buat satu dokumentasi khas. Ke tak payah. Buku teks, buku tulis dia tu pun adalah bentuk evidence. Dan sebenarnya kalau kita nak tengok, evidence yang paling utama dalam PBD ialah murid tu lah. Murid itu, perubahan tingkah laku, karakter dia dah berubah. Pengetahuan dia dah dapat. Kalau dulu tak tahu tak tayamum, sekarang dah tahu tayamum. Kalau dulu bila takbir tak sebut pun Allahu Akbar. Sedangkan takbir tu kena sebut Allahu Akbar. Dia angkat tangan je. Oh, bila dia dah belajar tentang solat, dia tahu. Sebenarnya rukun tu ialah kena sebut Allahu Akbar. Bukannya angkat takbir saja. Jadi evidence yang paling penting adalah murid. Okey. Okey, tapi janganlah pula bila saya cakap macam ni lah. Kak Upi, Ustazah Upi kata tak apa, semua evidence tak payah ada, buang aja yang ada tu. Tak boleh lah. Benda-benda yang kita bagi pada anak murid kita itu adalah bentuk-bentuk evidence yang ada. Dan jadi kepada guru-guru yang buat bahan, simpan dalam file bahan tu. Sebab apa? Manalah tahu satu masa saya amat galakkan cikgu-cikgu untuk mohon sebagai guru cemerlang. Sebab apa? Guru cemerlang ni bukan nak kata kita ni bagus semua, tidak. Tetapi sebenarnya guru cemerlang adalah salah satu motivasi. Jangan minta guru cemerlang hanya kerana gaji. Sebab guru cemerlang ni title-nya tu menyebabkan orang ingatkan kita ni komputer. Dan semua tahu kan? Jadi tapi kalau kita dah buat dari sekarang, kita simpan bahan kita, insya-Allah kita akan boleh manfaatkan dan kita boleh tambah baik. Kalau tidak daripada tahun 1 mula-mula mengajar sampailah ke 10 tahun mengajar hot tula, yang tu je lah guna. Tak boleh lah, kita kena improvise kan, tadi dah bagi tahu. Okey. Yang paling penting antaranya juga kita lakukan PLC. Ni kan, Professional Learning Community. Guru hendaklah berbincang dengan rakan sejawat tentang perkembangan, kemajuan, bagaimana cara, kaedah PDP yang sesuai untuk tingkatkan penguasaan murid. Sebab kadang-kadang kita, cikgu-cikgu kita ni ada pelbagai kemahiran. So share. Selalu buat teacher sharing session. Itu adalah salah satu bentuk. Ataupun kita tak payah buat, kalau kita nak buat coaching and mentoring lagi bagus. Tapi kalau kita boleh buat teacher sharing session, susah nak sebut. Teacher sharing session ni sebenarnya dia buat secara, PLC ni dia buat secara ni tau, secara santai je, duduk kat kelas, duduk kat dalam bilik guru. Macam mana nak ajar tajuk penyelesaian masalah ni murid saya tak dapat. Mungkin cikgu kita boleh bagi feedback. The moment cikgu kita bagi feedback, the moment kawan kita bagi feedback, kita boleh terus catatkan dalam kita punya buku record kat belakang kan. Kalau perasan, dia ada tulis kat situ perkongsian kan. Allahumma salli ala Muhammad, lupa lah pula nama kat belakang tu. Kita boleh tulis kat situ. PLC, tajuk dia apa, penyelesaian masalah, siapa yang bagi, pukul berapa. Dan itu dianggap sebagai kita punya PLC. So PLC ni tak semestinya buat mesti melalui Google Meet. Kita just bincang dengan kawan kita. Itu adalah satu perkara yang sangat penting yang jarang kita lakukan. Kita selalu buat sendiri je. Kita tak share. This is where sharing. Kan dalam Islam kata ta'awanu alal birri wa taqwa. Kan? Okey. Jadi seterusnya menentukan tahap penguasaan murid berdasarkan pengetahuan kita, pengalaman kita dan tanggungjawab profesional guru sebagai kita punya kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita letakkan. Bila kita letak 3, kita tahu kenapa kita beri dia 3. Bukan sebab kita suka-suka, bukan sebab dia comel, bukan sebab dia anak kawan kita, bukan sebab kesian dan sebagainya. Tapi kita ada justifikasi. Okey, jadi bila kita nak buat pertolongan profesional, dia berdasarkan kepada pengetahuan. Sebab tu tadi daripada mula lagi saya dah bagi tahu bahawa guru kena kuasai konten dia. Yang kedua, guru bertanggungjawab laksanakan pentaksiran dengan cekap, adil, telus. Jadi bila cekap ni, dalam kelas kita tengok, orang kata apa?
Bagaimana bila satu bila kita beri pada mereka aktiviti baru kita nampak anak-anak murid kita punya karakter kita nampak. Yang ketiga kita buat pertimbangan profesional berdasarkan kepada input yang murid berikan sama ada hasil kerja dia, tingkah laku dia dan juga apa-apa sahaja bentuk orang panggil apa tindakan dia yang kita nampak dalam kita punya kelas. So kita kena sangat alert dalam kelas kita. Pengalaman gunakan pengalaman kita lah. Kadang-kadang kalau kita macam kita kalau kita guru baru selalulah tanya kakak-kakak, abang-abang senior-senior kita di sekolah sebab mereka ni orang senior ni mereka ni macam akak sekarang ni saya sekarang kita cikgu senior kan ataupun kalau macam sekolah tuan-tuan dan puan-puan saya rasa tuan guru besar itu adalah orang kata apa sumber untuk PBD ni sebab dia saya suka sangat dengar dia punya apa panggil input yang dia bagi tadi. So guna pengalaman-pengalaman ni untuk mengajar. Kalau murid macam ni macam mana nak handle kita kadang-kadang kita tak tahu. Macam mana kita nak bagi apa kaedah yang sesuai dan sebagainya. Okey. Jadi keperluan ini kenapa kita perlu kepada pertimbangan profesional sebab kita nak letakkan TP ni. TP ni berdasarkan dia sebenarnya kat sini ni ada error nanti saya akan betulkan balik. Sebenarnya TP ini bukan berdasarkan standard prestasi. TP ini berdasarkan kepada standard pembelajaran dan standard kandungan. Sebab kita nak tahu TP, bila kita letakkan TP, tahap penguasaan murid untuk standard kandungan tersebut. Contohnya dalam pendidikan Islam. Saya boleh pergi pendidikan Islam je lah. Contohnya standard kandungan untuk pendidikan Islam ialah meyakini bahawa Allah Allah Al-Azim dan Al-Hamid dan mengamalkannya dalam kehidupan. Jadi itu adalah standardnya. Jadi kita nak tengok budak kita ni yakin dengan Allah setakat mana, tahap yang mana selepas kita selesai ajar semua standard pembelajaran. Jadi dan seterusnya lepas kita bagi TP bagi setiap subjek, kita akan setiap bidang ataupun setiap SK kita akan dapat TP untuk subjek. Bila akhir nanti kita akan dapat TP setiap subjek akan membentuk satu TP keseluruhan. Cuma sebab itu kita kata kita bukan nak judge murid. TP 6 tu, TP 5 tu bagus. TP 6 dia ada kriteria dia. TP 5 ada kriteria dia. Jadi kita bukan kita bukan menggrade murid tu. Okey? Jadi perkara lain yang kita perlu tengok ialah tentang hasrat kurikulum, tujuan pentaksiran, kepelbagaian kaedah pentaksiran, peluang yang kita bagi. Kalau kita asyik tanya faham ke tidak, bagi soalan. Asal PDPR nah kau ambil Google Form, jawab. Kita takkan nampak feedback dia. Tapi once kita buat interaksi adalah sangat penting. So murid itu kita tak boleh tulis TP dia kalau dia tak datang sekolah. Kalau dia tak datang sekolah macam mana kita nak tahu dia TP berapa? Jadi orang kata dah kalau tak datang sekolah je, pada bila-bila masa dia datang sekolah kita boleh. Yalah memang kata kita cakap tu memang senang tapi nak laksanakan susah. Betul, tapi jangan langsung tidak buat kerana kita rasa kita tak perkara itu mustahil. Tidak ada perkara mustahil, kita akan usahakan dengan cara kita sendiri. Kita ni cikgu, kita ni amanah yang diberi pada kita tu sangat berat sebenarnya, especially dalam PDPI kita tak jumpa dia kan, kita tak nampak dia macam mana, buka ni tengok je muka kita macam dalam ni kan, semua tengok muka je, saya boleh nampak muka je tapi saya tahu okey ke tidak, faham ke tidak, sebab kita tidak ada interaksi. Jadi sebab itu mengambil kira interaksi guru dan murid serta murid dan bahan pembelajaran. Ini yang ada dalam PAK 21, komunikasi guru dengan murid, murid dengan murid dengan bahan. So sebab itu bila dalam keadaan PDPR sangat penting bila kita jumpa diorang secara buat Google Meet dengan diorang, kita bagi sesuatu yang mereka boleh interact dengan kita. Daripada situ kita dah nampak anak-anak murid kita ni. Dan yang kedua, beri bahan yang boleh menyebabkan mereka beri pandangan. Okey. Lepas tu boleh percayaan ni yang paling penting. Cikgu kita ada empowerment dan kita diberi kuasa. Kita punya professional judgement itu adalah dianggap sebagai ultimate. Orang tak boleh pertikai pun sebenarnya. Kecuali lah kalau teruk. No, budak tu senyap je kita bagi TP 6. Sebab dia comel. Tapi kalau yang bercakap-cakap kita geram sangat dengan dia, kita bagi. Jangan. Tidak ada unsur emosi dalam kita punya TP. Okay, jadi kalau kita tengok BPK pun telah menetapkan bahawa TP 3 merupakan tahap penguasaan minimum.
Jadi bila kita beri pelaporan, kita kena sampai kepada TP3. Kalau murid kita tak capai, kita kena bantu bimbing mereka. Itulah fungsi kita sebagai guru dalam PBD ni ya. Jadi ini adalah TP untuk pendidikan Islam. Saya tak ni lah nanti okey. Jadi pertimbangan profesional berlaku melalui pemerhatian, lisan dan juga penulisan. So apa sahaja bentuk pemerhatian dibenarkan. Apa sahaja pertimbangan bentuk pentaksiran, kaedah pentaksiran lisan kita boleh gunakan dan juga bentuk penulisan. Selalunya kita cikgu ni mau kepada pemerhatian, penulisan. Lisan ni memang ongoing lah. Cuma bila kita tidak bersemuka, lisan ni agak sukar sebab bila Google Meet kita yang cakap. Kan? Kalau kita bagi murid bercakap, memang tak mengajar langsung. Kan? Kecuali kita bagi kat dia ruang-ruang. Okay, kena bagi ruang tersebut. Okey, penyediaan pelaporan. Kita dah selesai penyediaan pelaporan, maka kita kena pastikan kita menyediakan pelaporan tahap penguasaan murid untuk dimaklumkan. Sebenarnya pelaporan ni untuk makluman. Makluman kepada murid. Okey, ini sekarang ni awak ni Ustazah tengok awak ni dah sampai macam ni. Ibu bapa pun, sebab apa kadang-kadang kita perlukan ibu bapa punya support untuk meningkatkan dia punya meningkatkan dia punya TP. Sebab tu kalau kita tengok kalau taklimat pertama selalunya PK1 dia akan bagi tahu ibu bapa boleh bantu anak-anak untuk meningkatkan tahap penguasaan mereka. Sebab apa? Apa yang mereka bantu anak murid mereka ni, anak-anak dia orang ni akan menyebabkan berlaku perubahan pada diri mereka. Okey, ini contoh pelaporan yang ada untuk pendidikan Islam. Yang ini adalah perekodan yang saya buat. Sebab tu saya kata perekodan ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh buat sendiri. Tak tertakluk kepada mana-mana format tertentu. Jadi kalau orang tu tak buat ikut kita, jangan kata dia salah. Tapi yang salahnya bila diminta tidak ada. Dalam laptop tak ada, dalam tak ada, semua tak ada, apa salah. Okey. Jadi rekod PPD yang telah disediakan boleh disimpan oleh guru dan pihak sekolah untuk tujuan pelaporan. Dia rekod tu rekod PPD, bukan evidence tau. Rekod itu sahaja. Maknanya kita ada SU PBS kat sekolah kan. Kena adalah SCPBD, SCPBS. Mereka ni lah adalah pusat untuk menyimpan ataupun sekarang kita buat secara maya lah. Gunalah kita punya, orang panggil apa, kita punya terabyte yang kita dah ada penuh tu kan. Satu banyak tu yang unlimited pun sebenarnya. Unlimited kita punya Google Drive tu kita boleh gunakan sebagai kita punya tempat untuk menyimpan apa-apa juga penyimpanan rekod PBD sebagai rujukan jika diperlukan. Okay. Jadi, selepas kita beri rekod, kita kena beri ulasan. Beri ulasan jangan copy paste je. Kan kita penat kan. Tapi itulah dia. Beri ulasan yang menggambarkan profil murid. Maknanya kita kata, macam saya ada anak murid saya. Aqua dengan Alisha. Aqua dengan Alisha ni dua orang murid yang Alisha ni suka bercakap. Cakap. Tapi tak suka menulis. Jadi saya tak save dia melalui dia punya lisan. Kalau saya suruh dia tulis, memang hampas tak tulis. Macam Aqua, dia tak suka cakap, tak suka tulis. Jadi apa yang dia buat ialah tindakan. Dia akan buat benda-benda sendiri. Jadi itu yang kita kata. Jadi kita beri laporan tentang ulasan ni. Cuma orang kata ialah kadang-kadang kita bertatih-tatih ni. Pelan-pelan lah kita cuba. Jadi penjaminan kualiti. Ni saya cakap tadi. Penjaminan kualiti PPD adalah tanggungjawab sekolah. Jadi bagi setiap panitia. Jadi sebenarnya kalau kat sekolah saya kita ada jawatan kuasa penjaminan kualiti induk. Saya ada bahagian pementoran. Saya pegang pementoran. Dan untuk setiap panitia pun kena ada penjaminan kualiti. Apa dia penjaminan kualiti tersebut? Ini dia yang tadi tu kan. Ni. Pementoran. Jawatan kuasa pementoran. Setiap panitia ni kena ada. Sebab dia ada dia punya orang panggil apa? Allah SWT. Dia punya laporan dia sendiri. Okey. Pementoran ni adalah untuk apa? Jawatan kuasa pementoran ni adalah orang yang jawatan kuasa yang ditugaskan untuk memberi maklumat sekiranya ada sebarang maklumat baru tentang PBD, tentang DSKP dan sebagainya. Jadi orang pementoran ni yang akan pegang. So ketua selalunya pementoran ni kalau untuk ketua panitia sama ada dia lantik diri dia sendiri ataupun dia lantik orang yang selalunya terlibat dengan luar ataupun kita rasa dia boleh beri talk atau dan sebagainya. Okey, lepas tu P yang dia ada 4P 4P pementoran. Lepas tu yang kedua ialah pemantauan. Jawatan kuasa pemantauan ni ialah untuk memantau betul ke tidak pentaksiran yang dilaksanakan itu. Adakah tepat caranya. Sebab itu dalam mesyuarat panitia yang pertama kita perlu bincangkan. Pertama pementoran apa yang kita nak tahu. Ada lagi tak benda-benda maklumat kita tak tahu? Contoh apa-apalah.
pelaksanaan civic ke macam mana, itu semua duduk kat bawah tu. Lepas tu yang kita bincangkan juga ialah apa benda dia yang kita nak pastikan dia dilaksanakan. Pelaksanaan PBD itu tepat atau tidak, di sinilah. Okey, pemantauan. Kalau waktu kita memantau tu, kita dapati ada kalangan guru kita yang masih belum jelas, kita laporlah pada orang pementoran. Seorang pementoran akan suggestkan untuk buat PLC. Lepas tu, untuk seterusnya ialah penyelarasan skor. Penyelarasan skor ni kita nak kata, okey, untuk semua BM, okey, bagaimana yang dikatakan sebagai TP3? Apa ciri-ciri dia? Kena bincang supaya selaras. Ini tidak. Kelas saya kalau macam ni pun dah TP6. Sedangkan kelas lain TP3. Itu yang bila parent compare, dia orang punya anak, anak saya ni TP3, anak saya rasa boleh bercakap lah, boleh mengaji dengan baik. Apa sahaja TP3 je? Boleh main muzik, tapi dia punya TP1. Kan? Sebab ini saya pernah jumpa waktu saya pergi dengan BPK hari tu, saya pernah jumpa lah penyelarasan skor ni, dia bagi TP1 sebab dia kata budak tu dah dia cakap tu, dia tak kira benda tu. Sebab dia ikut by point. Kita bukan buat macam tu. Kita tengok, kita taksim murid tadi secara holistic, the whole. Okay. Lepas tu yang seterusnya pengesanan. Pengesanan ni bila melibatkan item dan instrumen. Kita kesan sama ada item itu bertepatan ataupun tidak dengan objektif serta SK dan SP-nya. Okay, instrumen itu sesuai tak dengan tahap murid tersebut. Di sini ketua panitia memainkan peranan yang sangat penting. So bila kita perkasakan kita punya penjaminan kualiti 4P, insya-Allah kita akan buat. Jadi pelaksanaan pentaksiran bidik darjah, yang pertama proses PDP menggunakan pelbagai pendekatan. Terpulang kepada cikgu. Pentaksiran melalui pelbagai instrumen dan pertimbangan profesional kita gunakan untuk kita menetapkan tahap penguasaan, kita merekod kemajuan murid dan kita melapor tahap penguasaan murid. Ya. Jadi ini adalah pelaksanaan PBD. So tengok dia bermula dengan proses PDP. Mengajar macam biasa. Jadi inilah dia perkara-perkara yang kita kena buat. Rungkai kurikulum, laksana kurikulum dan buat refleksi, maka akan terlaksanalah PBD kita. Okey, saya nak tengok contoh-contoh instrumen pentaksiran. Ni contoh yang saya buatlah dalam kelas saya. Ni. Selain daripada ni, selalu orang lupa yang ni, nombor 6 ni. Aktiviti bersesuaian. Tak semestinya projek mudah. Ada setengah orang dia asyik tengok ni je. Permainan, main peranan, kuis, cerita, projek mudah. Sedangkan ada aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian. Okey, contoh macam saya, ini adalah instrumen pentaksiran saya. The moment murid saya tahu semua ni, 31 hari, dia memang amalkan, nampak? Jom amalkan. Saya kata, kita tentukan, saya lebih fokus kepada pembelajaran kinestetik. Maknanya, learning by doing. Bila dia setiap hari dia baca surah Tin dalam pelan. Of course kan dia murid TP6, dia dah jadi pentabiatan. Okey, ini contoh. Ini contoh-contoh saya tunjuk contoh-contoh. Okey. Macam ni, menjawab salam. Bagi salam. Kita bagi task kat dia. Okey, kumpulan A cuba, kumpulan B cuba, kumpulan C cuba, kumpulan D cuba. Jadi macam saya pernah bagi dekat dia orang. Okey, contohnya tentang mengalu-alukan kedatangan. Saya kata, okey, sila cipta dialog macam mana nak alukan kedatangan tetamu ke rumah. Bawa diorang kepada kehidupan mereka. Itu nama dia pentaksiran bilik darjah. Kepelbagaian. Ini kita bagi pada diorang situation. Ya? Kita bagi situasi. Mungkin kalau untuk cikgu BM, mungkin dia boleh cari panggil apa, error ke ataupun macam tadi kan, yang ni kan dia boleh buat dialog ni kan boleh gunakan untuk BM. Jadi sebenarnya kita tak nak setakat bertulis saja, kita nak juga dalam kehidupan dia orang. Ini contoh-contoh. Okey, inquiry. Orang kata susahnya nak buat pembelajaran inquiry ni. Macam mana sebenarnya inquiry ni? Sama ada dia cari maklumat atau sahkan maklumat. Darjah 1, macam mana nak cari maklumat? Kita cakaplah kat dia orang, okey, apa dia buah yang berwarna hijau semua? Warna hijau. Itu there is inquiry based learning. Dia dapatkan maklumat, dia tahu ada buah ni ada pelbagai warna dan dia dapat bahawa dia akan ada satu ilmu untuk dia yang bermakna dia boleh guna dalam kehidupan. Okey, ini adalah contoh-contoh saya buat ni spy. Saya ajar tentang dosa dan pahala. Saya kata, okey, nak ambil kad ni. Saya punya kad simple je macam ni saya bagi. Okey, pergi kat kedai ke, pergi kat pasar, mana-mana awak tengok. Okey, Ustazah nak awak senaraikan 3 dosa, 3 perbuatan dosa, 3 perbuatan pahala. Okey, so lepas bila dia orang dah buat,
Bila dia orang dah laksanakan benda tu, kita pun tahulah bahawa mereka telah pun mencapai apa yang inilah instrumen pentaksiran. Macam ni secara amali lah ini cara nak menyucikan najis najis mukhafafah, najis mutawasitah dan najis mughallazah. Bawa mereka tengok dia partner dengan kawan dia tegur. The moment murid kita ni, the moment si budak ni tegur kawan dia, awak betul betul. So murid ini telah pun menunjukkan cara. So kita boleh tengok pada dia. Dia takkan boleh cakap orang salah kecuali kalau dia tahu yang betul. Jadi murid ni memang murid tipin lah. Terus nampak. Okey. Ni pun sama juga saya buat kad-kad. Okey, siapa boleh tunjuk cara nak iktidal, cara nak rokok, cara ni. Jadi di sini instrumen pentaksiran kita ini menyebabkan kita boleh mentaksir anak murid kita. Kalau macam matematik kan, kita bagi cikgu, mungkin cikgu boleh gunakan satu saya bila subjek lain saya susah nak bagi contoh sebab saya tak menguasai di SKP tu sendiri kan, dan saya memang bukan orang kandungan matematik, sains dan sebagainya. Tapi macam PJ kan, bagi kad siapa yang nak lompat katak lompat katak boleh ke? Apa-apalah maknanya kita tengok dan beri ruang kepada anak murid supaya dia ada, memanglah sekarang kita tak boleh nak duduk dekat-dekat kan, tapi kita beri okey, bila awak nampak kawan awak buat, ada tak yang salah? Sebab the moment dia beritahu bahawa cikgu dia salah buat, budak tu adalah budak yang TP dia TP5. TP5 ni dia boleh menilai orang lain. Dan kita jangan biar dia nilai je, kita nak masukkan nilai-nilai, iaitu jangan asyik cakap orang punya salah. Dah yang betulnya mana kena. Bila dia kata awak kata dia salah, yang betul macam mana, suruh dia tunjukkan. The moment dia tunjukkan, TP murid dah berubah daripada TP5 kepada TP6. Sebab dia dah jadi dicontohi. Jadi itu. Macam ni kita ni nampak ni bawa ajar tentang adab makan. Nah kau makan terus dalam kelas. Jadi bagi tahulah dulu kat fikir kita kat kursus hari ni saya buat adab makan, saya nak buat makan. Pergi kat kantin ke, bawa makanan, biar dia makan. Pada masa ini kita mentaksir, adakah mereka menguasai pengetahuan adab makan tangan kanan, baca bismillah, kemahirannya bagaimana nak makan supaya tak tumpah. Bagaimana nak kutip sampah bila dah tumpah. Apa nilai-nilainya. Jangan membazir. Jadi pada masa ini kita terapkan semua benda ni dan kita taksir. Pada tu saya kata sebenarnya PBD ni lagi seronok tau. Sebab dia beri pada kita kebebasan. Suka hati kita buat macam mana pun. Tapi janganlah suka hati sampai tak buat. Okay. Jadi macam ni saya tanya. Ini dalam bentuk waktu PDPR. Saya tak ada kan, tapi saya tanya kat dia, okey, apa sentiasa bersyukur? Apa dia maksud syukur? Mari kita tengok. Cuba bandingkan dengan jawapan anda. So saya bagi yang ni, lepas tu saya suruh dia orang bagi masa, okey, cuba jawab secara lisan dan secara bertulis dalam buku dia orang. Modul yang kita sediakan lah. Okey, syukur tu apa? Asal tak semestinya ikut kita dah gitu. Yang Ustazah tulis tu, itu adalah jawapannya. Cuba tengok jawapan awak. Ada tak ciri-ciri? Ada tak perkataan terima kasih? Jadi ini antaranya. Dan kadang-kadang saya bawa kat diorang video, suruh diorang bagi feedback. Itu juga dibenarkan sebagai instrumen pentaksiran. Nanti tuan-tuan pun tengoklah sendiri bagaimana. Ini saya tak ajar tajuk akidah. Bagaimana tajuk akidah ni saya ajar, so diorang tengok bagaimana kebesaran Allah. Ni amalan sunat ketika berpuasa. Ni contoh-contoh. Yang ni kad saya bagi kat diorang. Saya kata, okey, saya nak agak-agak ni saya bagi kat diorang, saya tanya dekat diorang. Ni tajuk dia adab berkenderaan. Tapi saya tanya kat diorang, saya tak bagi directly. Satu lagi, bila kita bagi soalan pada murid, jangan bagi soalan apakah senaraikan adab-adab berkenderaan. No, jangan bagi pentaksiran sebegitu. Direct question. Kita bagi yang kemahiran berfikir aras tinggi. This is where kemahiran berfikir aras tinggi. Bukan bermaksud, kemahiran berfikir aras tinggi, satu perkara saya nak betulkan, bukan bermaksud soalan susah. Kemahiran berfikir aras tinggi bermula daripada soalan berbentuk analisis ke aplikasi? Mana dulu? Aplikasi datang dulu ke analisis datang dulu? Siapa nak jawab? Kemahiran Aplikasi. Kan, jadi kita nak minta anak murid kita, contohnya macam ni, saya bagi kat dia gambar ni, saya kata dalam sekiranya anda pengusaha kereta api laju, apa yang awak nak awak punya pelanggan buat dalam kereta api awak? Sebenarnya kita nak suruh dia tulis adab-adab tu, tapi kita tak cakap lah tuliskan adab-adab. Lain. Bila kita kata tulis adab, budak kata tengok dalam buku ya, tapi bila kita kata awak pengusaha, awak punya kereta api tu, awak nak awak punya pelanggan buat apa? So bila kita kata pelanggan boleh buat apa, sebenarnya kita sedang melatih mereka
untuk beri satu panduan. Lepas tu kita tanya, kenapa awak bagi benda tu? Kita sedang meminta mereka pergi ke TP5 bahawa beri justifikasi, dan kita minta kawan-kawan dia orang yang lain nilai. Dan ada tak, kita tanya, ada tak jawapan yang lebih baik daripada, ada tak siapa nak bagi idea, jangan cakap jawapan terbaik, idea penambahbaikan. Orang cakap. Di sini kita terus dapat murid kita punya tipu. Okay. Jadi ini adalah kad saya, fan and pick. Kita main tools itu ialah fan and pick. Tapi kita tengok bagaimana nak mohon maaf. Okay, awak buat mohon maaf dengan kawan awak kalau awak tertumpahkan air dia. Awak mohon maaf pula bila terpecahkan pasu bunga mak ni, nak raya ni pecah pula pasu bunga. Macam mana nak minta maaf? Okay, jadi ini adalah, this is where kita, macam saya memang percaya kepada hands on. Sebab saya pendidikan Islam. Pendidikan Islam ni memang topical based dan dia banyak kepada perbuatan. Cikgu untuk sains, BM, BI, okay, how, bagaimana nak cakap politely, whatever lah, saya pun tak faham, saya kata saya tak nak bagi contoh, saya bagi sikit-sikit je lah, macam English kan, cara-cara untuk melaksanakan, bagi mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Okey, ini adalah modul yang saya sediakan untuk anak murid saya berdasarkan kepada dia punya kategori. Saya memang buat diagnostik. Cikgu kena diagnose anak cikgu-cikgu sebelum cikgu, sebab kita nak bagi bahan kita bila kita taksir tepat dan membantu mereka untuk meningkatkan tahap penguasaan diorang. Okey, so tahap 1 kita tahu bahawa surat siaran KPM, pemansuhan amalan peperiksaan pertengahan dan akhir. Ini yang saya nak bagi tahu tadi, bahawa bukan tak boleh buat soalan periksa ujian dan sebagainya, boleh. Cuma tak boleh lah soalan satu cikgu pergi bagi semua orang. Sebab apa? Cara cikgu mengajar berbeza. Kecuali kalau dalam panitia semua dah ada cara yang sama, melalui PLC perkongsian yang sama, tahu bagaimana nak mengajar benda-benda cara yang sama, maka pada masa itu kita boleh buat, tapi tak dinamakan sebagai peperiksaan pertengahan tahun yang ada jadual dan sebagainya. Soalan itu boleh dibagi secara random bila-bila masa. Dan kita boleh tengok dalam lampiran surat siaran KPM bilangan 14. Okey, yang ni kita dah tahulah, tuan-tuan dan puan-puan dah maklumlah kenapa peperiksaan pertengahan dimansuhkan, sebab kita nak more kepada pembentukan karakter murid untuk tahap 1. Sebab kita nak more kepada how to be a good student. Jadi pemansuhan tahap 1 ni adalah untuk perkara-perkara ni lah. Jadi bebas tekanan peperiksaan. Jadi bebas tekanan peperiksaan bukan bermaksud guru pun bebas tak mengajar dan sebagainya. Guru sebenarnya bila tak ada exam ni, lagi macam-macam bahan kita kena buat, sebab kita nak fokuskan kepada bagaimana nak membentuk karakter murid sampailah dia mencapai kepada tahap penguasaan 6. Okey. Jadi projek-projek mudah yang kita boleh buat macam-macam dan tak ada orang yang boleh kata pada kita buat pentaksiran yang salah. Okey, saya balik semula, ni dah jelas. Pengukuhan PBD bagi murid tahap 1 menggantikan peperiksaan ni, ini adalah dia punya laluan-laluan dia lah, surat pemakluman daripada BPSH, training of trainers, pelan komunikasi, sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan ada pegawai berkaitan dengan PBD, mereka adalah orang yang paling kita boleh rujuk kalau sekiranya kita ada sebarang permasalahan, sebab mereka telah pun melalui pelan bahan sokongan dan sebagainya, help desk dan sebagainya. FAQ BPK telah sediakan, boleh download daripada apa yang kita ada dalam tu. Okey, jam saya dah pukul 11. So ada apa-apa sebarang pertanyaan tak? Cakap ni memang laju gila, sebab apa, masa pun saya dah ambil 15 minit. Ada tak apa-apa yang nak tanya ataupun nak share ke, apa yang kita boleh share sampai sebab saya punya kelas saya dah tanggung sampai 10.30. Ada apa-apa ke nak tanya, nak share ke, nak apa ke from the very beginning, apa-apa like anything? Tak ada ke? Assalamualaikum Ustazah. Saya Awang Kushairi. Saya nak tanya, maksudnya kalau kita gunakan TP ni sebagai salah satu ganjaran untuk pertandingan, adakah dibolehkan? Terima kasih. TP, maksudnya TP sebagai ganjaran tu maksudnya macam mana, Ustaz? Contoh kalau kita buat pertandingan tilawah Quran ke sebagai contoh kan, maksudnya siapa yang masuk untuk pertandingan ni akan dibagi contoh untuk wakil sekolah lah kan, atau akan dibagi TP 6 macam tu, boleh ke? Oh, kita bagi tahu kat orang, siapa masuk akan dapat TP 5, 6 macam tu? Ya, macam tu. Tak boleh, Ustaz. Kita tak boleh cakap dia sebagai ganjaran. Sebenarnya
bila dia masuk tu budak tu memang dah TP6 lah. Kita tak perlu, maknanya kalau kita kata kita boleh ajak dia orang, kita kata kalau awak masuk pertandingan ni, ustaz tahu dengan lebih jelas di mana awak berada, tu tak apa. Tapi kalau kita kata siapa masuk ni memang dapat TP6, tak boleh lah, tak aci lah, sebab kadang-kadang ada budak dia nak tapi dia malu. Kan, tapi kita sendiri maklum bila kita tak payahlah war-warkan kat budak, tapi kita tahu the moment budak termasuk, kita boleh dah taksir dia di situ. Sebab tu saya akak kata tadi, bila dia masuk pertandingan, dia memang automatik, kalau bacaannya betul lah. Kadang-kadang ada budak ni semangat tapi bacaan cloud kan ada juga. Jadi kita tengok macam mana, kita jangan jadikan dia sebagai syarat dalam pertandingan ataupun ganjar dalam pertandingan. Tak boleh. Sebab pentaksiran ini dia bukan satu bentuk ganjaran, dia adalah pelaporan bagaimana dia mencapai tahap tersebut. Jadi kita tak boleh kata sebagai ganjaran nak pujuk dia masuk. Kan kita cakap cara lain. Boleh juga tapi tekona sikit, jangan kata siapa masuk, anak-anak siapa yang nak masuk TP, siapa yang nak masuk pertandingan tilawah, ustaz akan bagi TP 6. Tak boleh. Tak boleh. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Tuan Guru Besar. Takut Okey, Ustazah. Tak ada. Okey, Ustazah, terlebih dahulu saya ucapkan tahniah lah di atas apa yang disampaikan dengan begitu jelas, dengan begitu baik sekali. Semoga ianya dapat difahami oleh semua warga SK Sulkanan lah. Terima kasih dan tahniah. Dan satu persoalan daripada saya, mungkin macam pandangan ataupun persoalan juga, apa pendapat Ustazah lah. Okey, apabila kita nak bagi TP kepada murid-murid, seperti mana yang kita tahu, TP itu adalah untuk murid berkenaan sahaja kan, untuk membantu menambah baik mutu pengajaran guru untuk murid tersebut, dan ianya nak dibuat secara cekap, adil tentunya dan telus. Okay. Dan kadang-kadang guru ni dia ni takut, contohnya takut nak bagi, contohnya dia berada di tahap 1 dan juga tahap 2. Sebab kadang-kadang apabila kita tahu apabila di tahap 3 dia menguasai dan dia nak bagi jalan selamat tu dia letak 3 aja contohnya. Kan? Satu, dia nak kejar apa yang pihak PPD ataupun pihak atasan mohon, contohnya PN nak nak keputusan dia bagus, capai. Kadang-kadang mereka ni letak je lah 3. Kadang-kadang tu letak yang datang daripada langit, entah dari mana-mana pun datang contohnya. Sebab nak kejar KPI tu tadi. Sedangkan murid tu tak capai pun apa tahap 2 kan contohnya, 3 pun tak capai. Jadi inilah salah satu saya rasa mungkin kejayaan ataupun implikasi daripada PBD ni kalau kita tidak tengok secara jujurnya, secara ikhlasnya, mungkin ianya tak akan berjaya juga. Ini yang saya rasa lah. Tapi yang penting biarlah ia telus daripada hati cikgu tu bagaimana dia nak membimbing murid-murid tersebut. Kadang-kadang lepas ni saya tak, mungkin kita boleh terfikir juga pihak ni akan bandingkan, sekolah ni TP 6 dia macam ni berapa persen, sekolah ni pula TP 5 dia berapa persen. Jadi cikgu di sekolah pun stres balik, guru besar pun stres balik dengan keadaan ini. Ini yang kita tak nak berlaku. Ini pendapat peribadi saya lah, sebab saya ni dah macam-macam dah dengar tentang perkara ni. Jadi saya haraplah semoga kita dapat buat PBD ni dengan sebaik mungkin, cikgu pun buat dengan setelus mungkin. Kalau budak tu memang tak dapat lah macam tu, barulah kita berjaya. Itu yang saya rasa lah. Ini pandangan saya lah Ustazah. Tapi apa-apa pun terima kasih di atas penerangan yang cukup jelas dan cukup baik daripada Ustazah. Okay. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan pandangan Tuan tentang bila kita sebut PBD, kita dah tidak ada dah penggredan sebenarnya. Kita tidak boleh pun membandingkan antara sekolah dengan sekolah sebab iklim berbeza, murid berbeza. Kita tak boleh nak bandingkan kenapa sekolah ini dapat TP 6 ramai. Tak boleh, sebab apa? Dia berkaitan dengan manusia. Bila kita kata faktor manusia ni pelbagai. Cuma apa yang kita katakan, kita laporkan yang sebenar dengan usaha untuk meningkatkan. Jangan pula dibiar gitu meleleh lah, satu-satu lah. Kita kena ada usaha. Usaha itu yang kita nak tengok sebenarnya bila ada PBD. PBD sebenarnya beri ruang pada kita bagaimana kita nak membantu meningkatkan tahap pencapaian penguasaan anak murid kita dan bukan untuk menjawab soalan orang-orang di atas.
Cuma orang atas dia sepatutnya satu bila sebut PBS, pentaksiran berasaskan sekolah, bukan berasaskan JPN antara JPN KL dengan JPN Kuching Sarawak. No, dia tidak ada lagi perbandingan tersebut. Kalau balik perbandingan maka kita akan balik kepada peperiksaan. No point. Tak kata tak ada peperiksaan tapi masih ada grade. Tak boleh. Sebab itu bila datang PBD sebenarnya secara automatik tidak ada lagi sekolah kluster, tidak ada lagi sekolah-sekolah A, B, C, D, tidak ada penggradan sekolah sebenarnya. Sebab dia hanya melaporkan apa yang sebenarnya dan apakah yang paling penting, apakah usaha ataupun orang kata apa, plan intervensi ataupun yang kita lakukan untuk anak murid kita supaya dia menjadi individu yang holistik. Saya setuju sangat dengan apa yang Tuan Guru Besar maklumkan. Okey, itu je lah. Terima kasih Ustazah. Tak ada apa-apa dah ke? Saya nak masuk kelas lagi. Ada apa-apa ke? Nanti kita sambung, kalau ada apa-apa kita boleh sambung lain kali kot ya. Ustazah, boleh tak kalau Ustazah bagi secara umum saja perbezaan kriteria antara TP1 dengan 2 dengan 3 sehinggalah 6. Secara umum saja dulu. Okey, secara umum macam mana dia TP tadi? Saya kena tengok balik kat mana ada TP. Sebab kadang-kadang kita keliru kan, nak bagi 1 ke 2, 3 ke 4. Yang ni semua adalah tahap penguasaan umum yang dikeluarkan oleh BPK untuk semua subjek, semua secara umum. Tapi bagi setiap subjek dia ada dia punya penyataan khusus ikut nilai. Ini secara umum. Kita tengok tahap 1, murid tahu perkara asas atau boleh lakukan kemahiran asas. Maksudnya kalau kita bagi pada diorang tentang contohnya mengira, secara asas diorang boleh kira. Ni apa? 1, 2. Itu budak asas. Yang kedua, dia tunjukkan kefahaman. Maksudnya kalau kita kata ni nombor 1, kalau kita kata ni berapa? Ni 1, dia tahu. Itu budak nombor 2. Dia tahu bahawa bukan nombor itu 1 tapi bendanya. Itu nombor, contohlah nombor 3 ialah menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran. Maknanya TP3 ni banyak kepada applying sebenarnya. Bagaimana dia nak gunakan. Okey, sekarang ni saya ada nombor 2. Okey, kita pegang nombor 2 kan. Bawa pada saya 2 benda. Dia ambil lah buku dia 2. Tu budak TP3 lah. Itu contoh. Budak TP4, dia boleh gunakan ikut prosedur. Maksudnya dia tahu lepas ni kena buat ni. Dia buat tu secara tertib. Macam mana nak cakap? Macam dia tahu, okey, kalau nak kira 1, kena mula daripada nombor 1, 2. Macam tu lah. Macam tu. Ataupun ni secara sistematik. Kalau murid tahap TP3, TP5 ni dia boleh bagi justifikasi. Dia boleh bagi tahu kenapa kita bagi kat dia. Contohlah kita bagi kat dia, okey, contoh kita bagi kat dia ni okey. Ni berapa ni? Ni berapa ni? 3 ke 2 ke berapa? Kenapa 3? Sebab ada 1 2 3. Tu TP5. Murid yang boleh beri justifikasi, murid itu adalah murid TP5. Murid TP6 yang ni nampak dia punya keyword ni boleh dicontohi. Keyword dia. Jadi, kalau murid itu boleh dicontohi, maka dia adalah murid TP6. In order untuk capai murid TP6, kita kena beri ruang. Sebab tu bila kita buat aktiviti, pastikan ada ruang yang menyebabkan murid boleh bagi justifikasi, murid boleh tegur kawan dia buat macam mana. Sebab tu kita more kepada kerja kumpulan. Itu yang dikatakan sebagai PAQ1. PAQ1 ni selalunya orang ingat asyik main game lah. Round table lah, round robin lah. Tapi tak mencapai pun apa yang kita nak. Jadi, cikgu pastikan gunakan itu sebagai tool sahaja. Yang paling penting ialah PKN yang kita nak capai. So TP-TP ni sebenarnya bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebagaimana saya katakan tadi, dalam mesyuarat panitia ada 4P kan. Tadi ingat tak saya kata yang pengesanan, penyelarasan skor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dalam panitia masing-masing tentukanlah apa ciri-ciri kepada kita. Jadi sebaik-baiknya bagi setiap panitia dia ada dia punya ciri-ciri TP1 macam mana supaya selaras dan tidak menjadi punca kepada perbalahan antara ibu bapa ataupun perbalahan antara guru-guru. Dia tu asyik bagi makan banyak aja. Asyik bagi TP3, TP6, TP. Kita tak boleh benda tu. Jadi sebab tu kita kata kita kena ada penyeragaman lah antara kita punya panitia. Ustazah, ada satu soalan Ustazah. Ya. Contoh kita sekarang ni dalam
PDPR, jadi ada PPD juga untuk semasa PDPR. Bagi murid-murid yang kerap kali ataupun ada mungkin dalam satu kelas tu langsung tidak mengikuti PDPR, kita perlu menyedia tapak PBD untuk menilai murid untuk TP-TP tu. Bagaimana keadaan macam ni, Ustazah? Maksudnya dia tak datang kelas lah kan? Kan kita dah ada tapak tu kan, adakah dibiarkan kosong saja ataupun kita letak budak tu TP1 saja sekadar untuk mengisi ruang jadual untuk kita punya rekod? Okey, ingat tak tadi saya bagi tahu ni? Perkara lain, interaksi. Kalau tidak berinteraksi, kita tak boleh bagi TP. Kita tak boleh bagi TP, biar je dia kosong. Biarkan kosong. Kalau orang tanya kenapa tak ada, dia dah tak hadir. Tapi jangan pula nanti kita pergi salah letak, kita akan belasah je kan. Dah nak cepat, dia ni tak ada. Tengok sekali orang tu datang tengok, hari ni dia hadir, kenapa awak kata dia tak ada? So maksudnya kita biar kosong saja. Biar kosong. Sebenarnya PDPR ni kalau ada PBD tu kita biar kosong saja TP dia. Ya, Macam biar mana kosong. saja? Biar kosong sebab tidak ada interaksi. Dia syarat untuk kita beri TP ialah kena ada interaksi dan interaksi ni tak semestinya bersemuka, tak semestinya GM. Kadang-kadang kita bagi pada dia bahan, dia pulang balik, itu dinamakan sebagai interaksi juga. Jangan kata interaksi ni mesti bercakap dengan dia, mesti dia tak, kadang-kadang dia tak masuk kelas kita tapi pada masa lain kita nampak macam tadi akak katalah, kita ajar tentang nombor tapi dalam kelas matematik dia tak hadir, tapi bila dia pergi kelas PJ dia boleh je kira 1 sampai 10 tu dia lompat skipping tu. Nampak? Jadi pentaksiran ni bila-bila boleh buat. Ustazah, Yes. Ustazah, kalau yang langsung tak masuk tu kan langsung tak ada interaksi, contohnya tadi kan Ustazah kata biarkan kosong. Jadi kalau kita buat justifikasi lah untuk dia, boleh kan? Boleh sangat. Itu sebagai bukti bahawa dia memang langsung dia tak dapat ikuti PDPR kita kan? Boleh kan? Boleh sangat. Sebab kita kena bagi tahulah kenapa kosong kan. Dan kadang-kadang orang kata TP paling minimum ialah TP 3 tapi kita memang tak boleh nak bagi kat dia TP 3 sebab dia tak sampai lagi. Jadi kita kena bagilah sebab apa kita tak boleh nak buat catatan supaya bila orang tanya kita ada justifikasi, bukan sebab kita suka-suka. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Saya Cikgu Asmahani. Saya nak tanya tentang TP 6. Sebab kan TP 6. Ini TP 6 ni macam menghantui guru-guru. Dia kadang-kadang kita nampak student tu ada potensi tapi kita takut nak bagi TP 6 sebab kita, dari dulu lagi kita dimomokkan kalau kita bagi TP 6 nanti pihak PPD ataupun pihak jabatan turun nak tengok budak tu macam mana. Benda tu jadi macam kita rasa budak tu ada potensi. Tapi kita rasa macam boleh tak bagi TP 6 ni nanti silap kita pula yang kena ambush kat sekolah. Jadi nak tanya pendapat Ustazah tentang ni ya. Terima kasih. Sama-sama. Ini adalah satu lagi fenomena yang berlaku bila sebut PBD. Jadi bila sebut PBD, pertimbangan profesional. Sebagaimana saya kata, bila KSSR ni datang, dia datang dengan 3 E. Enhancement, enhance, lepas tu extend dan yang E yang ketiga ialah empowerment. Empowerment kepada guru bagaimana dan bila dia nak mengajar. Sebab tu kita kata kita punya DSKP adalah berbentuk modular bukan berbentuk linear. Jadi sama juga dengan TP yang kita nak beri pada anak murid kita. Pada masa kita taksir dia dapat, pada masa itulah kita beri dia punya TP. Jadi kalau pada masa lain, contoh macam kita orang guru agama lah kan, dia boleh menghafal surah Al-Qari'ah contoh. Pada masa tu dia boleh hafal. Mari pula 3 bulan lagi, kita baru TP 6 lah sebab dia boleh ajar kawan dia semua. Tapi tiba-tiba dah lama tak datang sekolah. Tak tahu dah, tak ingat dah. Lepas tu mari pula orang contohlah kita punya Nazir ke ataupun kita punya orang PPD datang. Ni TP 6 ni saya nak tengok. Sebenarnya sorry to say, dia tidak boleh pun persoalkan anak murid kita pada masa dia tanya tu tak dapat. Nak buat macam mana dia dah tak ingat, tapi pada masa kita tak tu dia ingat. Jadi jangan sesekali takut nak letakkan TP pada anak murid kita semata-mata sebab kita takut nak jawab dengan PPD. Tu hak dia. Jadi kita bila kita letak, kita ada justifikasi. Tuan saya memang tahu dia memang dah boleh. Pada masa saya taksir memang dia dapat.
Dan selalunya budak-budak TP6 yang ada potensi ni beri pada diorang dan kita bagi tahu pada diorang, okey ustaz, awak dah capai pun dah TP apa ni, awak dah berjaya dah, okey awak dah, jangan cakap dengan dia awak dah TP6 tak payah buat apa-apa, tak, tengok awak punya, bila awak bantu kawan awak dapat. Jadi kita jangan takut untuk letakkan TP tersebut, sebab apa, kita diberi mandat dan kita telah pun dimaklumkan bahawa kita membuat pertimbangan profesional. This is my professional judgement. Saya bagi dia. Contoh macam kita punya prestasi lah. Kita boleh ke nak pergi persoal orang, kenapa bagi saya 85 je? Kita boleh tanya, tapi bila dia bagi, dia ada justifikasi dia bagi kat kita. Sama juga dengan anak murid kita. Orang tak boleh nak pertikai lah. Sebab itu adalah kita punya pertimbangan yang kita beri, tapi dengan justifikasi. Always give a good justification bila orang tanya. So, kalau kita tak nak bagi justifikasi, orang akan persoal. Dan tengok dia kata, cekap adil, telus sistematik. Sistematik sangat penting. Sebab tu bila kita buat, kita kena tahu kenapa kita bagi. Dan tanpa melibatkan emosi. Okey, so Cikgu Asmahani jangan takut nak bagi. Dan jangan, sebenarnya tidak ada lagi momok-momok. Memanglah kita takut kan, momok-momok tu datang tanya kita, ni apa hal semua TP6 ni? Dah memang dapat TP6, nak buat apa? Nak buat macam mana? Memang begitulah. Jadi kita cubalah. Okey, terima kasih Ustazah. Jangan takut. Okey, Ustazah masih ada, Ustazah masih ada masa untuk jawab soalan, Ustazah? Saya ada 1 minit lagi. Ustazah masih ada ruang dan masa untuk jawab soalan? Ataupun Ustazah dah nak rushing pergi kelas? 1 minit. Okey, kalau 1 minit, okey, kalau 1 minit, kita apa, soalan-soalan seterusnya jawatan kuasa PBD akan simpan. Okey, jadi nanti kami di jawatan kuasa PBD akan tanya direct daripada Ustazah lah. Kita ada phone number, kita ada email, jadi kita akan hubungi Ustazah secara direct lah kalau ada soalan-soalan selepas ini ya. Okey, Alhamdulillah saya rasa segala yang kita perlu tahu secara asas ataupun secara general tentang pelaksanaan PBD telah diterangkan dengan jelas oleh Ustazah Upik. Jadi sekiranya ada soalan-soalan daripada guru-guru selepas ini boleh diutarakan kepada jawatan kuasa PBD. Ada Ustazah Zulali dalam tu, ada Cikgu Al-Hadi, Cikgu Asmawati dan juga saya sendiri. Sekiranya kami dapat jawab, kami akan cuba jawab, tapi kalau tidak dapat kami akan cuba minta bantuan daripada Ustazah Upik dan juga pegawai penyelaras PBD daripada PPD lah, macam Puan Asmah dan tim lah ya. Okay, jadi saya sekali lagi mewakili pihak SK Sulkanan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Upik di atas perkongsian ilmu yang sangat penting pada kita hari ini ya. Lebih-lebih lagi dengan berita pemansuhan UPSA pada beberapa minggu lepas, maka sudah pasti PBD ini akan jadi agenda utama lah untuk sekolah rendah. Okay. Moga-moga dengan ilmu yang telah kita perolehi dapat memacu kita di SK Sulkanan ke arah pelaksanaan PBD yang lebih mantap dan berkesan. Jadi dengan ini saya tutup dulu sesi perkongsian kita pada pagi ini. Tapi soalan yang nak diajukan tu boleh diteruskan, kita boleh share dalam WhatsApp sembang dan sebagainya, boleh private message jawatan kuasa PBD, tak ada masalah. Kita akan mohon bantuan lah sekiranya tidak dapat diselesaikan ya. Jadi dengan ini saya tutup sesi perkongsian kita dengan ucapan selamat Hari Raya. Dah boleh ucap selamat Hari Raya, dah tinggal 1 minggu lagi. Okay, stay safe, teruskan follow SOP, kita jaga kita. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahniah sekolah, tahniah kepada Terima kasih Ustazah. Sama-sama, Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. InsyaAllah. Nanti saya cuba jawab soalannya. Okay.